Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang Melaka United, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan seri 1-1. Gol dijaringkan oleh Adriano dan juga Zafri Yahya. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Melaka United. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Melaka United pada perlawanan ini? Yang pertama, apa yang boleh saya katakan adalah mengenai defensive line mereka, yang mana back four mereka bermain dengan high defensive line, iaitu defensive line yang agak tinggi, dan perkara tersebut telah memberikan mereka advantage dan juga kelebihan untuk melakukan offside trap kepada pemain-pemain KL City. Yang mana kita boleh lihat pada perlawanan semalam, KL City terperangkap beberapa kali dalam offside trap yang dilakukan oleh pertahanan Melaka United yang diketuai oleh Jang dan juga Akmal Zahir. Itu adalah benda yang saya boleh puji lah. Backline ataupun defend pasukan Melaka membuat offside trap yang sangat-sangat menarik, dan juga mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi untuk memastikan corak permainan direct play daripada KL City tidak menjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan semalam, Melaka United berjaya untuk dominate game dengan melakukan percubaan yang berbahaya. Akan tetapi sayang beribu kali sayang apabila percubaan jarak jauh dan juga dalam kotak penalti gagal untuk dimanfaatkan dengan baik oleh bahagian serangan pasukan Melaka United. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan di bahagian tengah, Melaka United yang diketuai oleh Manuel Ott dan juga bergandingan dengan Adriano menunjukkan satu combination play dan juga chemistry yang sangat baik untuk mengawal bahagian tengah. Dan yang paling penting, tugas untuk defensive midfielder, Hasbullah telah menjalankan tugas dengan sangat baik, yang mana beliau semalam juga mampu untuk memastikan yang Manuel Ott dan juga Adriano terlalu bebas ke hadapan untuk membantu bahagian serangan. Itu yang boleh saya puji untuk bahagian tengah pasukan Melaka United. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Melaka United adalah mengenai mereka punya winger, iaitu di bahagian kanan S. Kumaran dan juga bahagian kiri Sony Nordin. Untuk bahagian kanan, apa yang boleh saya puji tentang S. Kumaran adalah bagaimana beliau link up dengan pemain-pemain di bahagian midfield, iaitu Adriano ataupun Manuel Ott, serta pemain striker iaitu Giovanni Gomez. Yang mana S. Kumaran suka untuk melakukan penetration ke bahagian tengah untuk memastikan yang beliau boleh menyambung corak permainan ataupun combination play dengan Adriano ataupun Manuel Ott di bahagian tengah. Dan dalam masa yang sama, jika S. Kumaran masuk ke middle area ataupun ke bahagian tengah, maka Manuel Ott ataupun Adriano, salah seorang daripada ini, akan bergerak ke kanan untuk mengganti tempat S. Kumaran, untuk memastikan yang mereka punya combination play ataupun mereka boleh untuk switch play ke bahagian kanan kembali sekiranya mereka tak boleh nak penetrate ataupun tembusi bahagian tengah KL City pada perlawanan semalam. Itu untuk bahagian kanan. Manakala untuk bahagian kiri, apa yang boleh saya puji mengenai Sony Nordin adalah mengenai individual skill. Pada perlawanan semalam memang Kamal Azizi semua kena jaga Sony Nordin dengan sangat-sangat ketat lah. Sebab apa? Sebab individual skill. Boleh dikatakan ibarat corak permainan Sony Nordin ni macam pemain Newcastle, Alexander Maxim, yang mana beliau mempunyai dribbling yang menarik, ball control yang sangat bagus, fizikal yang menarik, dan berjaya untuk mengucang-acingkan pertahanan pasukan KL dengan sangat menarik lah semalam. Sayang beribu kali sayang, Sony Nordin dia seakan-akan tamak sikit lah. Apabila masuk kotak penalti, beliau jarang untuk melakukan cutback ataupun passing ke dalam bahagian tengah, dan kadang-kadang beliau lambat untuk buat decision making, sama ada untuk shoot ataupun sama ada untuk pass. Apabila beliau lambat buat decision making, pemain KL dah tutup segala ruang, maka Sony Nordin akan kehilangan bola dengan begitu cepat pada perlawanan semalam. Itu untuk apa yang boleh saya puji tentang taktikal pasukan Melaka United yang memang bermain dengan disiplin dan nampak seragam berbanding dengan KL City pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan pasukan Melaka pada perlawanan semalam adalah daripada segi finisher, yang mana mereka tiada seseorang yang boleh menyudahkan peluang-peluang yang mereka ada. Walaupun berada dalam kedudukan yang sukar, mereka mampu untuk melakukan percubaan, tetapi mereka masih lagi buntu bagaimana mereka nak convert shoot on target ataupun percubaan on target yang mereka ada tu kepada
dalam gol ataupun menjadikan kedudukan gol lah kan. Benda tu perlu diperbaiki lah. Mungkin Zainal Abidin boleh perbaiki finishing pasukan Melaka United supaya lebih mengaum di bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab masalah finishing ataupun masalah finisher penyudah pasukan Melaka ni bukan sahaja baru, tetapi dalam perlawanan sebelum ni pun sama, iaitu menentang Sabah, menentang Kedah, menentang Kelantan United dan sebagainya. Memang mereka mempunyai masalah yang sama daripada bahagian penyerang. Itu perkara pertama yang mereka perlu perbaiki. Manakala perkara kedua yang mereka perlu perbaiki adalah tentang defense juga. Walaupun saya puji tadi defense mereka berjaya buat offside trap, bermain dengan defensive line yang agak tinggi, tetapi untuk full back, iaitu right back dan juga back kiri dan juga back kanan, yang mana back kiri dan juga back kanan pasukan Melaka ni, mereka kadang-kadang terlalu ofensif dan terlalu ke hadapan. Jadi mereka telah meninggalkan ruang kosong yang banyak untuk pemain-pemain sayap KL City exploit bahagian tu. Dan perkara tersebut kita boleh lihatlah bagaimana pemain KL City berjaya untuk kawal bahagian kanan untuk menjaringkan gol penyamaan untuk Zafri Yahya tanduk free header, tak ada siapa jaga dia kan. Jadi sepatutnya back pasukan Melaka ni perlu lebih agresif. Mereka perlu tahap awareness ataupun kepekaan dalam padang tu perlu lagi lah kan. Walaupun mereka bermain dengan baik, defensive line yang tinggi, offside trap dan sebagainya, tetapi daripada segi keagresifan, iaitu mereka perlu lebih kuat, mereka perlu lebih solid, mereka perlu lebih cepat untuk peka dengan keadaan sekeliling, yang mana mereka sebenarnya telah meninggalkan ruang kosong yang banyak untuk pemain KL exploit. Nasib baiklah pemain-pemain KL ni tak mampu untuk lakukan something yang lebih banyak dalam perlawanan semalam. Kalau mereka mampu untuk manfaatkan benda tu, kemungkinan besar KL mampu untuk bermain dengan direct play yang baik lah. Itu untuk pasukan Melaka. Okey, kita masuk untuk pasukan KL City. Apa yang boleh saya katakan tentang pasukan KL City? Mereka masih lagi mengamalkan ataupun menggunakan taktikal direct play seperti mana game-game sebelum ni lah. Cumanya apa yang boleh saya puji tentang taktikal ni, yang pertama tentang defense pasukan KL City yang diketuai oleh Kenny Parash dan juga gandingan dengan Giancarlo, yang mana pada perlawanan ni Giancarlo dan juga apa yang boleh saya puji, Giancarlo dan juga Kenny Parash bermain dengan sangat baik, terutamanya Kenny Parash, yang mana kita tahu dia baru sahaja berubah posisi dalam beberapa game, tetapi pada perlawanan semalam beliau bermain dengan sangat baik untuk memastikan pertahanan KL City tidak berjaya ditembusi oleh pemain-pemain seperti Sonny Norde, Giovanni Gomez, Manuel Ott dan juga Adriano, yang mana beliau banyak melakukan tackle ataupun kerja-kerja yang boleh dikatakan orang panggil kerja-kerja kotor sikit lah, untuk memastikan pertahanan mereka tidak ditembusi dengan begitu cepat oleh pemain-pemain Melaka. Jadi pujian harus diberikan lah daripada segi tight marking, daripada segi close space, tutup ruang, daripada segi compact, disiplin. Memang pertahanan KL City patut diberi pujian. Macam mana Kamal Azizi berjaya jaga Sonny Norde walaupun beberapa kali ditewaskan, tetapi beliau masih lagi berusaha untuk jaga Sonny Norde dengan sangat baik. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan KL City. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang KL City di bahagian tengah, iaitu Akram Mahinan, yang mana Akram Mahinan semalam diletakkan sebagai seorang single pivot lah, single pivot, yang mana beliau bermain sebagai seorang defensive midfielder. Pada perlawanan semalam beliau menjalankan tugas dengan sangat-sangat baik. Walaupun kalau kita tahu sebelum ni KL lebih suka menggandingkan beliau dengan Kenny Parash, tetapi terpaksa mengubah Kenny Parash bermain sebagai stopper, maka Akram Mahinan terpaksa menjalankan tugas tersebut dengan seorang. Tetapi apa yang menariknya, Akram Mahinan berjaya untuk menjalankan tugas tersebut dengan distract ataupun kacau combination play pasukan Melaka United di bahagian tengah, iaitu Adriano dan juga Manuel Ott dengan sangat-sangat bagus. Itu sebab kita nampak yang mana pemain-pemain Melaka di bahagian tengah mereka berjaya kawal dengan baik, tetapi mereka susah untuk tembusi bahagian tengah KL City. Sebab apa? Sebab ada Akram, yang mana Akram cepat untuk distract ataupun kacau build up yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Melaka di bahagian tengah. Itu yang saya sukalah tentang Akram Mahinan pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir yang saya boleh puji adalah mengenai Kamal Azizi, yang mana Kamal Azizi semalam daripada segi bertahan beliau sangat baik, dan daripada segi ofensif, yang mana dia sering melakukan overlapping, beliau juga sangat-sangat baik lah, yang mana beliau banyak support Zafri Yahya di bahagian kanan, dan beliau juga antara yang bermain dengan sangat baik untuk buka game di bahagian kanan. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan KL City. Okey, untuk kelemahan pasukan KL City pada
perlawanan ni adalah di bahagian tengah, yang mana bahagian tengah mereka terlalu mengharapkan Akram untuk distract ataupun kacau bahagian tengah Melaka. Tetapi mereka apabila Akram berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik, Paulo Josu dan Ryan Lambert pada perlawanan semalam gagal untuk menggalas tugas untuk membawa bola ke hadapan dengan banyak. Jadi apabila Ryan Lambert dan juga Paulo Josu gagal untuk bawa bola ke hadapan, maka KL City tak boleh nak menyerang dengan baik. Itu yang menjadi masalah. Jadi boleh saya katakan di bahagian tengah, link up ataupun connection antara bahagian tengah dan juga striker Romain Morales dan juga bahagian kanan Zafri Yahya dan juga J. Partiban adalah sangat-sangat jauh dan juga tidak menyambung sangat. Jadi banyak gerakan ataupun build up pemain-pemain KL City ni banyak sangkut di bahagian tengah. Dan pada perlawanan semalam lagi, yang kedua kelemahan KL City adalah apabila mereka terlalu memfokuskan untuk bermain dengan wide area dan juga direct play, yang mana kita boleh lihat yang mana KL City memang akan fokus nak attack belah kanan ataupun belah kiri lah, tetapi J. Partiban tidak seperti mana beliau di Perak dulu, dan banyak kali beliau gagal untuk melepasi Faris Shah. Begitu juga dengan Zafri Yahya di bahagian kanan, yang mana beliau juga gagal untuk melepasi Khairul Anwar yang bermain dengan sangat bagus. Dan beberapa kali J. Partiban, Romain Morales dan juga Zafri Yahya terperangkap dalam offside yang dilakukan oleh pertahanan Melaka. Jadi yang kedua lah kelemahan pasukan KL City. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah tentang Romain Morales, yang mana pada perlawanan ni Romain Morales sedikit isolate ataupun bersendirian, yang mana beliau tidak banyak menerima umpanan dan beliau juga tak sering kali untuk terlibat ataupun involve dengan build up yang dilakukan. Jadi boleh saya katakan apabila Romain Morales gagal untuk menerima bola ataupun umpanan daripada bahagian sayap, maka beliau tidak mampu untuk beraksi di tahap beliau yang sebenar. Jadi sepatutnya boleh saya katakan Romain semalam sepatutnya drop lebih ke bawah untuk memastikan yang beliau boleh backup bahagian tengah. Sebab apa? Sebab bahagian tengah semalam Melaka kontrol. Jadi secara overallnya memang KL City daripada segi taktikal mereka terlalu direct dan mudah untuk dipatahkan, tetapi disebabkan beraksi di stadium sendiri mungkin ada keramat masih lagi tak berjaya ditewaskan oleh Melaka. Tetapi daripada segi tersusunnya game, daripada segi organize, daripada segi taktikal yang menarik, daripada segi ball control, memang Melaka United yang berjaya untuk kawal game pada perlawanan semalam. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.